Okay, good morning semuanya. Selamat pagi, Tiga Mana. Just a quick fact about tennis. Ada beberapa di sini. The World Tennis Day pada 6 Mac setiap tahun. Kalau awak tak tahulah. Berapa orang yang dalam kelas ni yang pernah main tenis ataupun Pernah tengok. Tak pernah. pegang bola tenis pernah? Pernah. Okay, kalau pernah at least awak tahulah bola tenis tu rupa dia macam mana. So hari ini mudah saja. Objektif kita nak belajar hari ini adalah servis. Bila kita buat servis dekat permainan tenis, macam mana kita nak menentukan titik kontak yang sesuai pada raket tersebut. Kita cakap pasal bola dia dulu. Bola tenis. Antara kategori perempuan dengan kategori lelaki, kalau awak lihat dalam slide cikgu, perbezaan yang ada adalah dari segi pertama berat bola tersebut. Untuk kategori wanita, dia punya berat hanyalah 1.975 ounce. Dan kalau yang lelaki dia lebih berat sedikit sahaja dalam 2 ounce. Dan diameter dia untuk perempuan 2.57 dan lelaki lebih sikit saja. Jadi kalau awak lihat secara kasar, kalau orang yang tak pakar, tak expert dalam tenis ni, dia nampak bola untuk kategori perempuan dengan kategori lelaki sama saja. Untuk kategori perempuan, bola tenis tu ada bahagian yang di luar dia macam felt tu kan, ada macam fuzzy sikit macam tu. Dia punya felt tu adalah lebih nipis sebab mungkin perempuan tenaga dia untuk bermain tenis tak sekuat kategori lelaki. Jadi untuk kategori lelaki dia perlu felt yang lebih tebal supaya dapat slow down bola tersebut bila dipukul. Itu perbezaan dia. Next time kalau ada orang tanya, ada beza tak antara bola kategori perempuan dengan lelaki? Ada. Macam juga olahraga, kalau awak siapa pernah ikut lontar peluru, peluru yang digunakan untuk kategori perempuan dengan lelaki pun berbeza. Servis untuk tenis. Siapa yang pernah main pingpong, okay, table tennis, dia punya cara nak servis ataupun zone servis dia adalah sama. Okay, dia ada zone di sini di mana garisan ini kalau awak lihat gelanggang tenis sama juga dengan gelanggang lebih kurang lah, bukan sama 100%, tapi table tennis dengan tenis dia punya gelanggang lebih kurang sama. Ini adalah servis zone untuk memberikan servis supaya awak dikira sebagai in ataupun out. Okey, siapa boleh bagi tahu? Dia mesti bersilang ataupun straight ke depan kalau nak servis? Silang. Yes, macam badminton, macam pingpong, tenis pun sama, dia mestilah dari silang lah. Okay, jangan cari pasal nak bagi lurus-lurus macam tu. Right, ini basic dia untuk awak belajar kedudukan zone untuk servis. Kedudukan kaki semasa servis. This one, kalau awak perasan, dia memang ada perbezaan. I just want to show this picture. Teknik di sini, kalau awak lihat kaki pemain tersebut, bahagian depan, dekat belakang parallel, tak payah tahu banyak sangat asal awak nampak perbezaan dia. Siapa boleh bagi tahu apa perbezaan dalam kedudukan kaki dalam dua gambar ni? Siapa boleh bagi tahu? Cikgu nak tarik perhatian awak kepada keadaan kaki dia. Cikgu tengok. Okay. Yang satu tu kita panggil foot up, di mana dia rapatkan kaki dia untuk buat servis. Yang kedua kita panggil foot back, di mana satu kaki, salah satu daripada kaki dia diletakkan ke belakang sikit. Kedua-dua ni kalau awak buat dalam servis tenis diterima. Boleh. Tapi ada beza dari segi kekuatan untuk bola tenis itu dipukul dan juga kedudukan yang awak nak aim di sana. Ataupun kebiasaan awak lah. Tidak salah dan tidak akan disqualified. Progression untuk pergerakan dia tu biasanya awak nampak servis tu macam simple, tapi kalau awak buat dia punya biomekanik macam ni, dibuat slow motion dia banyak. Ni bukan ramai orang tau, ni orang yang sama tapi dia buat macam multiple frames. Macam di sini, gambar ini telah menerangkan fasa pertama dia release the ball, dia, lambung bola itu. Yang kedua, trophy position ni, kenapa dia panggil trophy position? Sebab dia macam julang trofi. Tangan dia tu macam menjulang trofi. So, poin yang ketiga, raket dia tu berada pada aras yang paling rendah sebab dia nak kumpul kekuatan atau momentum nak memukul bola tersebut. Dan fasa keempat di sini adalah point of impact, di mana dia memindahkan segala kekuatan itu
pada satu titik di mana dia akan berjumpa dengan bola dan memberikan servis yang sangat-sangat kuat. Biomechanics service teknik tenis. Okey, kalau awak ingat dalam sains tingkatan 2, awak ada 3 kelas tuas kan? Raket tenis ini sebenarnya tuas kelas ke-3 di mana daya adalah pada bahagian tengah fulcrum di hujung dan juga beban di hujung. Yang ini just nak bagi tahu awak bahawa apa yang awak belajar dalam PJ ni sebenarnya berkait rapat dengan subjek-subjek lain jugalah macam sains. Setiap kali permainan tenis ada, okay, dia ada satu speedometer di tepi tu selalunya. Dan dia akan mencatatkan setiap servis tu berapa laju servis tersebut. Macam yang ni, seorang pemain tenis Australia, setakat ini dia adalah pemegang rekod servis paling pantas di dunia iaitu 263 km sejam. Ada cerita tentang servis, tentang fasa-fasa dia. So soalan dia untuk kita hari ini adalah di manakah titik kontak pada raket tersebut untuk servis? Raket tu kan luas. Di mana awak nak aim supaya bola itu kalau kena pada raket, dia adalah tempat yang paling sesuai dan paling bagus supaya servis awak tu cantik. Where is it? Yang ni kalau awak ada buku teks, rujuk muka surat 64 dengan 65, dia ada nyatakan dalam buku teks muka surat ni, titik kontak itu dia panggil sebagai sweet spot. Where is the sweet spot on the racket? Di mana? Yang tu awak kena cari dan terangkan kepada cikgu. Sebab itu adalah tugasan awak pada hari ini untuk menjelaskan titik kontak pada raket dengan bantuan gambar. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua orang yang hadir. Ramai juga ni. Thank you very much for coming to my class.